Dalam bab 7 ni, kita tahu bab 7 ialah perbincangan mengenai gerakan. So dalam bab 7 ni, ada dua jenis graf yang kita akan bincangkan, iaitu graf jarak masa telah pun kita bincang, dan hari ini adalah graf yang kedua atau merupakan subtajuk yang terakhirlah dalam bab kita hari ini. Iaitu graf laju masa. Kalau kita tengok sebenarnya kita nampak graf tu macam bentuk sama. Kadang-kadang dia kelirukan kita. Yang membezakannya ialah kita tengok pada paksi mencancang nanti. Apa yang ada pada paksi mencancang? Kalau paksi mencancang itu jarak dan paksi mengufuk itu masa, so graf tu graf jarak masa. Kalau pada paksi mencancang itu laju dan paksi mengufuk tu masa, so graf itu ialah graf laju masa. Okey, sama yang perkara pertama yang akan kita bincang dalam graf laju masa ialah kita cuba melukis graf laju masa. Kita lukis graf laju masa, seterusnya kita buat perkaitan di antara graf di antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Maksudnya nanti bila kita cari luas bagi graf laju masa adalah sama dengan jarak, jumlah jarak yang dilalui. Nanti kita bincanglah. Okey, 7.2.3 mentafsirkan graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Kita tafsir dari apa yang kita lukis. Macam mana kita mentafsir? Okey, keadaan graf yang macam mana menunjukkan objek itu berubah menjadi semakin laju, ataupun objek itu berubah menjadi semakin perlahan, atau objek itu berada dengan kadar laju yang sama. Maksudnya kalau dia bermula dengan 20 kilometer, dia berakhir pun dengan 20 kilometer. Okey. Itu nanti yang akan kita huraikan. Maksud tafsirkan tu, itu yang akan kita huraikan nanti. Seterusnya, kita selesaikan masalah yang melibatkan graf laju masa. Okey. So, seterusnya cikgu pergi pada penerangan cikgu yang pertama. Okey. Okey. Kalau graf laju masa, kalau awak tengok sini, untuk graf laju masa, okey, macam cikgu kata tadilah, kita kena faham paksi mencancang ini laju dan paksi mengufuk masa. Kalau jarak masa, paksi mencancang jarak, paksi mengufuk masa. Okey, itu dari segi perbezaan graf. Okey, untuk graf laju masa, ni dia dah tulis mencancang mewakili laju. Inilah mencancang, macam ni mencancang. Mengufuk mewakili masa. Macam ni dipanggil mengufuk. Okey, kecerunan, kecerunan graf. Okey, kita tahu, okey, formula kecerunan ialah perubahan nilai pada paksi mencancang bahagi perubahan nilai pada paksi mengufuk. Okey, apa dia yang mencancang? Mencancang tu laju kalau dalam graf ni. So, laju. Apa dia mengufuk? Mengufuk itu masa. Sebab itulah dia kata kadar perubahan laju terhadap masa.
So maksudnya bila kita cari kecerunan, yang kita dapat untuk graf laju masa ialah pecutan. So maksudnya bila soalan suruh awak cari pecutan, yang awak kena kira bagi satu graf laju masa ialah nilai kecerunan. Okey, sampai sini clear? Boleh ke? Boleh? Nas boleh? Wahida boleh? Honjin boleh? Okey, boleh ya? Okey, thank you. Okey, next. Pergi pada soalan. Okey, kasih. Soalan yang pertama dia suruh lukis. Maksudnya kalau awak tengok yang sebelum ni pun dia tak ada beza pun dengan tu. Cuma apa yang ada pada paksi mencancang tu je sekarang ni dah berubah menjadi laju. So maksudnya bila awak nak lukis, okey, tukar ni pada petak dulu ya supaya senang lukis. Susah sangat. Okey, katalah macam ni. Okey, awak tengok ni. Awak ada pada paksi mengufuk ni 0 sampai 5. Paksi yang mencancang ni 3 sampai 8. Okey, apa yang perlu kita buat? Dia sebenarnya untuk yang ni, kita tak perlu pakai graf. Awak ada grid macam ni pun dah boleh. Sebab nilai dia selalunya dia lebih kepada dia gerakkan macam ni je. Jadi apa yang perlu awak buat ialah awak lukis dulu paksi yang mencancang. Okey. Kemudian paksi yang mengufuk. Okey. Kemudian labelkan. Labelkan. Okey, yang mencancang laju. Okey, ini ditulis. Meter saat -1 ataupun meter per saat. Mana-mana pun boleh nak tulis. Okey, maksudnya 0, 1, 2, 3, 4 ni dalam saat. So, awak tulis time saat macam tu. Awak nak tulis masa pun boleh, tak kisah. So, awak tahu ni 0 sampai 5. So, awak tagging lah. Awak tagging. 1, 2, 3, 4, 5. Kecil sangat kan? Tak apalah. Okey, sebab ke atas ni perlu sampai 8. Tu ya, sampai 8. Sebab tu cikgu biarkan kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so cara dia ialah pada 0 saat dia berada pada laju 3. Pada 0 saat lajunya 3. Awak tanda dekat 3. Okey. Pada saat pertama lajunya 4. Pada saat yang pertama lajunya 4. Pada saat yang kedua 5, 6, 7, 8. Kita nampak ni dia direct ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so kita tanda je lah. 4, 5, 6, 7, 8. So seterusnya ambil pembaris, hubungkan semua titik yang awak tanda. Sebenarnya kalau awak hubungkan hujung ke hujung ni pun awak dah jumpa. Awak hubungkan hujung ke hujung pun awak dah jumpa. Okey. Okey, boleh? Boleh tak? Macam itulah cara lukis dia.
Samalah macam ni pun. Yang ni pun sama. Boleh ke? Ya, ya Kai. Macam tu je. Mai boleh? Ikut je. Ikut. Walaupun ni kat bawah, yang ni laju. Masa kat sini. Okey. Ni bab lukis. Bab kena tafsir. Okey, bila sampai bab macam ni, sebenarnya cikgu tak berapa suka yang bergaris. Okey. Lukis satu graf laju masa dengan membina jadual laju masa bagi persamaan berikut. Diberi ialah V ialah laju dalam masa. Okey. So sekarang dia bagi dekat kita persamaan, dia bagi dekat kita nilai T. Okey, apa yang perlu kita buat ialah yang pertama, awak kena lukis dulu jadual. Okey, kena lukis jadual. Okey, macam mana nak bentukkan jadual? Okey, buat table. Okey, agak-agak lah ya. Okey. Bila awak dah buat table, awak tengok kat sini. Masa awak 0 hingga 30. So awak tanda kat sini masa. Masa dalam saat. So tulis je masa. Okey. Okey, yang sini pula laju. Okey, masa ni maksudnya nilai T lah. Awak isi. Awak boleh isi 0 sampai 30. Awak boleh isi 555. Kalau awak nak isi 111 tu banyak sangat. So isi dulu. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey. Kemudian dah isi, awak kena guna persamaan ini untuk mencari laju. Sebab dia kata V ialah laju. So kena gunalah persamaan ini untuk awak cari laju awak tu. Okey. Cikgu selalu sarankan guna kata letter sebab bagi cikgu mudah sikit lah. Maksudnya buka kata letter ya. Dia tak keluar lagi. Okey. Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera, Afaf. Ini kata letter tadi. Okey, apa yang cikgu buat bila cikgu gunakan kata letter, yang cikgu masukkan tu adalah persamaan. Maksudnya cikgu masukkan 60 tolak 2 sebab tak ada huruf T, awak tukar je lah huruf X pun boleh. Tak ada masalah pun. Awak nak tukar huruf X, huruf Y. Sebab dia tetap mewakili unknown. So setiap tu awak tekan calculate. Calculate, sebab awak tulis X tu dia akan terus tanya awak X berapa. So awak masukkan X kosong. X kosong dia jadi 60. So awak letak kat sini 60. Kemudian awak masukkan lagi. Awak masuk lagi. Okey, awak tekan calculate. Awak masuk X5 sebab dia tanya. So awak tekan sama dengan. So dia jadi 50.
Kemudian awak buat benda yang sama. Ulang benda sama. Tekan calculate ni X10 pula. Bila dia tanya awak tulis X10. So dia jadi 40. Tekan lagi. Jadi awak takkan mistake lah. Awak tekan calculate bila awak nak tukar-tukar tu awak tekan calculate. Tekan 15. So awak dapat 30. Awak tulis 30. Awak tekan lagi. Calculate. Lepas 15, 20. Calculate. Awak tekan 20. Tu dah terlebih. So awak akan dapat 20. Calculate lagi. Selagi tak habis, selagi itulah awak isi. Tapi awak tak perlulah kira. Awak dah ada ni. Sebab dia nak tengok table je. Dia bukan nak tengok jalan kerja. So 10. Tekan lagi calculate. Calculate. Berapa pula? 30. So awak dapat sifar. Letak sini sifar. Okey, bila dah dapat macam ni, barulah awak buat tadi. So sebabnya sekarang ni, benda ni awak kena bina. Benda ni awak kena bina. So awak buatlah benda yang sama. Okey, maksud cikgu, berdasarkan jadual yang telah awak bina, okey, awak buat graf sebab soalan suruh awak buat graf. Okey, awak tahu bahawasanya pada mencancang awak kena sampai 60. Okey. Mencancang 60, mengufuk 30. Okey, agak-agaklah berapa petak awak nak guna. Okey. Okey. Sama. Kat sini laju dalam unit apa ni? Meter saat -1. So awak tulis sini. Laju meter saat -1. So maksudnya masa awak dalam saat lah. Lagipun ditulis ni. Masa dalam saat. Okay. So kita tahu laju ni kena sampai 60. So awak buat 5, boleh tak? 10, 15, sampai tak ni? 20, 25, 30, 35, 40, 45. 5 tak cukup. Tak payahlah. Okay. Buat 10 je lah ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, kat sini pula sampai 30. Awak nak buat selang macam ni pun boleh. 10, 20, 30. Boleh. Maksudnya setiap ni 5, 10. Sini 15, 20. Sini 25. Boleh je. Kemudian awak tanda. Awak ikut tu lah. Pada sifar 60. Pada sifar 60. Pada 5, 50. Pada 5, 50. Okey. Pada 10, 40. 10, 40. Kita tengok ni dia menurun-menurunnya ni kan. 60, 50, 40, 30, 20, 10. Kosong. Awak pun tak payahlah tengok banyak kali. Awak dah faham macam tu. Awak tanda je lah. Kan? Cek baliklah sekali. Betul tak? Pada 25, 10. Takutlah tersalah. Okey. Dah tak ada betul. So, ambil pembaris, hubungkan. Ambil pembaris, guna pensel, awak hubungkan ni. Dari hujung ke hujung. Dia kalau garis lurus,
Dia automatik walaupun awak tanda, awak cuma jumpakan hujung ke hujung, automatik semuanya akan berada pada satu garis lurus yang sama. Ya. Okey. Soalan nombor 2 dah clear. Ada nak tanya? Ada nak tanya ke sebelum cikgu pergi pada bahagian yang berikutnya? Tak ada. Okey, clear ya? Okey. Cikgu dah selesai melukis graf. Okey, yang pertama diberi jadual, kita lengkapkan, maksudnya diberi jadual, kita lukis graf berdasarkan jadual nilai yang diberi. Soalan yang kedua, awak diberi persamaan serta julat nilai bagi masa. Dengan menggunakan julat nilai bagi masa dan persamaan laju, kita lengkapkan jadual nilai. Daripada jadual nilai yang kita telah lengkapkan, kita tandakan titik-titik koordinat untuk mewakili nilai-nilai yang kita telah bina pada jadual nilai tadi. Okey, so setiap kali kita melukis perkara pertama, kita jangan lupa mewakilkan nilai pada paksi Y tu apa, pada paksi X tu apa. Sebab apa? Okey. Dalam melukis graf fungsi tak ada masalah sebab kita tahu yang mencancang itu kita panggil paksi Y, yang mengufuk itu kita panggil paksi X. Tapi dalam graf gerakan ini, awak sendiri tahu kita ada dua graf. So, bila kita tak tulis paksi mencancang tu apa dan paksi mengufuk itu apa, satu masalah yang akan kita alami ataupun orang tak boleh kenal pasti sama ada graf yang kita lukis itu graf jarak masa atau graf laju masa. Itu kalau kita tak label paksi mencancang. Kalau kita tak label pada paksi mengufuk pula, masalah dia ialah orang yang melihat tu tak tahu adakah masa yang kita tulis tu dalam jam ke, atau dalam minit ke, atau dalam saat ke. Kalau kereta api mungkin kita boleh dalam minit. Kalau berjalan kaki mungkin kita boleh dalam saat. Kalau kapal terbang mungkin kita kena buat dalam jam, tak boleh dalam minit, dalam saat. Penuh buku. Maksudnya itulah sebabnya kenapa kita perlu label untuk tajuk gerakan. Label ni adalah sangat penting. Kalau awak salah label memang kosong lah. Dia tak akan baca untuk awak. Okey. Okey, so seterusnya boleh cikgu sambung pada tajuk yang seterusnya. Okey. Tajuk yang seterusnya ialah dia mengenal pasti ya. Mengenal pasti. Macam tadi kita dah bincang. Okey. Luas di bawah graf bagi laju masa adalah mewakili jumlah jarak. So, kalau awak diberi graf laju masa, soalan suruh awak cari jumlah jarak. So, kerja yang awak perlu buat ialah awak perlu mencari nilai luas di bawah graf. Ya? Perlu cari nilai di bawah luas di bawah graf sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita tengoklah soalan ya. Kita tengok soalan. Okey, dia satu benda yang awak kena tahu, nanti cikgu terang bentuk graf dari
kosong ni ke 60 ni maksud apa? Dari dia kalau dia rata macam ni apa? Kalau dia turun ke bawah ni apa? Okey. So simple je. Uh, kalau awak pandai bawa motor ke, kalau awak pandai bawa kereta ke, okey. Kat sini yang awak faham, kat sini awak kena tekan minyak. So bila awak tekan minyak, apa jadi kat sini? Kereta tu jadi makin laju, betul tak? Betul tak? Okey. Sekarang, bila sampai sini awak tekan minyak. Yang ni pula, awak stay je kat situ. Maksudnya, awak tak tekan minyak, awak tak tekan brake. Kaki awak macam tu je. Berhenti tak kereta awak? Berhenti tak kereta awak? Tak. Maksudnya dari sini ke sini awak tekan minyak. Dari sini ke sini ni, awak tak tekan minyak dan awak tak tekan brake. Berhenti kereta apabila kita buat apa? Ha, kita kita tekan brake baru kereta kita tu berhenti. Kalau kita tak tekan brake, berhenti tak kereta? Maksudnya kita dah tekan minyak sampai kita tengok 60 tu kita tak tekan dah. Kita biar je duduk situ. So berhenti tak kereta kita? Brake kita tak tekan. Tak. Kereta masih bergerak dengan laju yang sama. 60 je. Lepas tu, lepas 4 minit ni, ya, tempoh 4 jam, sorry. Lepas 4 jam ni, awak tekan brake. Tu maksudnya. Kat sini tekan brake. Ni graf laju masa ya. Jangan confuse dengan jarak masa. Okey. Nampak tak? Ni tu basic je. Nanti cikgu tegang. Yang lebih detail. Maksudnya basic untuk awak tengok situasi kenapa ada graf macam nombor 1A, ada graf macam nombor 1B, ada graf macam nombor 1C. A, B dan C tu berada dalam situasi ketiga-tiga situasi yang berbeza. Yalah kalau awak tengok bentuk graf pun, bentuk graf itu adalah bentuk graf yang berbeza. Okey Okey. Sekarang ni hitung jarak dia kata. Hitung jarak. Tadi kita bincang kalau hitung jarak, kalau jarak maksudnya apa bagi graf laju masa? Kalau graf laju masa, jarak merujuk kepada apa? Kalau dia suruh cari jarak, apa yang kita kena buat? Okey, soalan ni kata hitung jarak. Apa yang perlu kita buat pada graf ni? Kena buat apa? Hmm? Kena buat apa? Ihan ada. Kena buat apa Ihan? Kena buat apa? Tengok balik sini. Ni nota tadi. Ni. Oops. Apa dia ni? Kalau dia suruh cari jarak, kita kena buat apa? Kalau soalan minta jarak, kita kena buat apa? Ya, betul Nas. Kena cari luas. Cari luas. So, untuk graf laju masa ya, jangan confuse. Bukan graf jarak masa. Betul Kafe? Kena cari luas. Okey, sekarang ni nak cari luas samalah macam mana kita cari luas segitiga. Macam mana kita cari luas segi empat.
Okey, macam mana kita cari luas trapezium? Selalunya untuk graf laju masa ni 3 luas je. Sama ada luas segitiga, luas segi empat atau luas trapezium. Okey, macam mana awak nak tahu? Katalah awak tengok yang pertama ni ya. Awak tengok yang pertama ni ada berapa bentuk? Okey, bentuk yang pertama ni kalau awak tengok ni dari kosong ke dua ni, bentuk dia ni bentuk dia. Ni 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 satu bentuk. Okey, ni satu bentuk. Letak je A. Okey. Lepas tu bentuk yang kedua pula. Ni bentuk yang kedua. Ni. Okey. Sini. Sini. Ni bentuk yang kedua. Ni bentuk yang kedua. Ni B. Okey. Dan bentuk yang ketiga. Okey. Ni bentuk yang ketiga. Ini bentuk yang ketiga. Ini bentuk yang ketiga. Ni. So kita tahu sekarang ni kita ada 3 bentuk. So formula yang terlibat ialah A dan C formula segitiga. B formula segi empat. Okey. Untuk formula segitiga, formulanya ialah, okey, formula segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Okay. Formula segi empat pula, ataupun cikgu lukis je. Yang ni cikgu lukis je lah gambar segitiga. Okey. Formula segi empat ialah panjang darab lebar. Okey. So sekarang bila awak tahu awak nak cari luas, so awak kena tambahkan semua A tambah B tambah C. Sebelum awak tambah, awak kena cari dululah berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Okey, dari 0 ke 2 panjangnya 2. Dari 2 ke 6 panjangnya 4. Macam mana dapat 4? 6 tolak 2. Dari 6 ke 8, 2. Macam mana dapat 2? 8 tolak 6. So kita cari yang tegak ni pula, kita tengok semua sama je. So sini 60, sini pun 60. Okey. So balik pada sini tadi, untuk luas segitiga ni adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. So A 1/2 darab 2 darab 60. B pula panjang darab lebar. So 4 darab 60. Okey. Yang C pun segitiga. So 1/2 darab
2 darab 60. So yang ni awak permudahkan ni, awak dapat 60. Yang ni awak selesaikan, awak dapat 240. Yang ni pun awak dapat 60. So jumlah jarak yang dilalui 60 tambah 240 tambah 60. So 360. 360 apa? Kat sini jarak dalam kilometer. Graf awak ni pun dah dalam kilometer. Sini jam dah. Sebab tu tadi kita tak ubah dah. So 360 kilometer. So, objek ni bergerak sejauh berapa jarak dia? Sejauh berapa dia bergerak? Ha? Sejauh berapa dia bergerak? Sejauh 360 kilometer. Sejauh 360 kilometer. Okey. Seterusnya, samalah juga dengan yang B ni. Yang B ni. Yang B ni, bentuk pertama dia kat sini. Ni bentuk pertama. Ni bentuk apa macam ni ni? Ni bentuk apa? Bentuk apa tu? Trapezium. Ni bentuk trapezium. Okey, maksudnya bila awak nak cari jarak, awak kena tambahkan semua. Okey. Bentuk trapezium awak kena tambah dengan ni bentuk segi empat. Awak kena tambahkan dengan bentuk segi empat. Okey. Kita letak sini sikit lah. Kemudian awak kena tambah dengan bentuk yang ni segitiga. Tambah dengan segitiga. Okey. So cari nilai. Formula trapezium segi empat dengan segitiga cikgu tak tulis dah ada kat sini ya. Okey, formula untuk trapezium kat mana cikgu nak ni? Kat sini lah ya. 1/2 darab dengan A tambah B darab H. Apa A, apa B? A dan B ialah dua sisi yang selari. H kat sini, yang berdepan dengan yang encung. Okey, so sekarang apa yang awak perlu buat ialah awak cari je lah. A ni berapa? Dari sini ke sini, 10. Okey. So yang ni pula, B ni dari sini ke sini lah. Awak tengok kat sini, so 20. So 20. H ni pula dari sini ke sini. Okey. Masa memang dibagi dalam saat. So H ni 5. Okey. So yang ni pula dari sini ke sini 5. Yang tegak ni 20. So ni 5, ni 20. Yang ni ke sini, sini 10. Sini 20. Okey. So sekarang kita tambahkan semualah. Formula trapezium dulu. So 1/2 A tambah B. So maksudnya 10 tambah 20 darab dengan H adalah 5. Tambah B, panjang darab lebar, 5 darab dengan 20. Dan tambah C, C ialah segitiga. Sekejap dia hilang
Okey. C ialah segitiga. Okey, so segitiga. 1/2 darab tapak darab tinggi. So 1/2 darab 20 darab dengan 10. So, awak jumlahkan semua, dia akan jadi yang ni 1/2 darab 10 tambah 20 darab dengan 5, 30 30 bagi 2, 15. 15 darab 5 berapa? Berapa nilai 15 darab 5? Ha? 15 darab 5 dapat berapa? 15 darab 5. Kenapa 15? Sebab 30 bahagi 2. 75. So, 75 tambah 100 tambah 1/2 darab 20 jadi 10. 10 darab 10 jadi 100. So, jawapan awak ialah 275 kilometer. Okey, boleh? Boleh ke? Okey, sama ni satu soalan lagi ya, last. Ya, last. Jadi dah habislah 7 adik. Okey, tak apa. Yang tu kita bincang next lah. Okey. So, yang ni pun sama. Bahagikan ni A, ni B, ni C. Boleh buat cepat, dah faham ya? Okey. Yang A segitiga. So, 1/2 darab tapak 5 darab tinggi 8. Okey, so hati-hati. Kat sini dia bagi dalam jam. Kat sini masa dalam minit. So, awak kena tukar dululah. Okey, kalau awak tak nak pening, awak tukar dulu. Maksudnya 5 ni 5 minit. Nak tukar pada jam, bahagi dengan 60. Kenapa? Sebab kita tahu 1 jam 60 minit. So, kalau 5 minit, nak tahu berapa jam? 5 bahagi 60 darab 1 lah. Samalah. Okey, ni pun semua. Awak bahagi je. 10 bahagi 60, 18 bahagi 60. Supaya awak tak pening. Awak tukar siap-siap. Sebab awak tengok ni tak sama ni. Ni minit, ni dalam minit. Yang ditulis kat sini dalam jam. Kalau awak ganti dulu, nanti awak akan pening lah. Okey. Awak nak kalkulate sekali pun tak apa. Maksudnya macam ni. Okey. Kita tahu jarak dari sini ya, sama formula segitiga, tapak tinggi. So, awak tak bolehlah andaikan tapak awak ni 5. Tapak awak ni adalah 5/60 lah. Okey. Tinggi awak yang ni, sampai sini ya, yang ni 8. Tambah, yang ni segi 4. Okey, beza dari sini ke sini pun 5 juga tau. 10 tolak 5. So, 5/60 darab tingginya juga 8. Tambah yang trapezium ni 1/2 sisi selari. Yang ni sisi selari dengan sini. So 8 tambah 16. Masa 18 tolak 10. So 8. 8/60. Okey, kemudian selesaikan macam biasa. Okey. Awak nak masuk sekaligus pun boleh. Macam mana cikgu kata boleh masuk sekaligus? Okay. Sikit. Kita ejah kita punya ni. Okey. Tekan ya. Okey. 1/2 benda yang pecahan ni awak letak dalam kurungan. Supaya awak tak pening. Maksud cikgu ialah awak kurung 1/2. 1/2. Okey. Awak kurung dia. Okey. 5/60. Awak kurung dia. Sebab benda tu darab. So, awak tak payah ni lah. 5/60
5/60. Okey. Awak kurung lagi. Okey. Darab lagi. Darab 8. Tutup kurung. So, awak tekanlah. Awak dapat 1/3. So, kat sini awak tulis 1/3 tambah 5/60 darab 8. Okey. 5/60 buka kurungan. Kena buka sebab tu ada pecahan. 5/60 darab 8. Tekan sama dengan. So, yang ni awak dapat 2/3. Tambah. Yang tu pun sama. 1/2. Okay, tekan isi dulu. Okay, buka kurungan. 1/2. Tutup kurungan. Okay. Darab dengan 8 tambah 16. Tutup kurungan. Darab dengan 8/60. Tutup kurungan. Tekan sama dengan. Okey. Bila pecahan macam tu, awak tak berapa faham sangat. Awak guna yang atas tu, kuning tu. Okey. Tukar dia. Shift DC. 8/5. 8/5. Letak sini 8/5. So, nak tambah ni, pecahan dah tak sama ni, payah. Awak tekan je lah direct. Tak ada masalah pun. Tekan je direct. Okey. Tekan isi dululah. Clear kan? Okey. 1/3. Okey. Ni. Sekejap ya. Tak boleh nak accept lagi ni. 1/3. Tambah 1/3 tambah 8/5. Tekan sama dengan. So, macam tu jawapan ni kan? Okey. Susah. Awak pergi buat macam tu. Shift. Jadikan macam tu. So, jawapan awak ialah 34/15. Boleh? Ataupun kalau awak nak tukar dalam pecahan pun boleh. Tukar dalam pecahan. Dekat yang awak dapat ni tadi, awak tekan dekat ABC ni juga. Macam tu. So, dia akan jadi, okay, 2.2666. Awak tengok itu ya. Dia kalau matematik, lepas titik perpuluhan, awak ada 2 nombor. So, sepatutnya 2.26 lah. Tapi, di belakang 6 ni, 6. Maksudnya lebih pada 5. So, awak kena tambah 1 pada 6 yang sebelumnya. So, dia akan jadi 2.26 26 ke 6 2.27 27 apa dia? Kilometer. Sebab jarak tadi kita cuma tukar untuk masa. Untuk jarak tu kita tak tukar. Okey, ni semua. Siapa nak screenshot boleh. Ni soalan nombor 1. Cikgu dah stop present. Okay.
Okey. Bolehlah nak screenshot. Sorry lah, cikgu pun tak perasan cikgu nak dah stop. Okey ya. Okey, boleh? Dah screenshot dah? Dah screenshot? Okey ya. Okey. So, terima kasih. Siapa yang cikgu belum ambil attendance,